Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Muhammad Nur Basit bin Zahari dan nombor matrik saya adalah 058096. Okey, jadi saya akan membentangkan tentang perkembangan jabatan-jabatan yang berada pada zaman kerajaan Umayyah. Maknanya memang tajuk ni terletak pada bawah kerajaan Umayyah. Okey, jadi kita pergi kepada pengenalan kerajaan Umayyah. Jadi saya akan ceritakan secara ringkas apa kerajaan Umayyah. Okey. Jadi kerajaan Umayyah ni dia terbahagi kepada dua tahap. Ya, tahap pertama dan tahap kedua. Okey, tahap pertama kita bagi pada tahap pertama. Tahap pertama ni kerajaan Umayyah ni didirikan oleh sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey, jadi beliau ni pendiri untuk kerajaan Umayyah. Okey, jadi kerajaan Umayyah ni dia berpusat kalau dulu waktu zaman pemerintahan Khalifah Rashidin, pusat pemerintahan tu terletak dekat Kufah. Okey, jadi bila Muawiyah bin Abu Sufyan dia memerintah, dia pindahkan pusat pemerintahan tu daripada Kufah ke Damsyik. Okey. Okey, jadi dekat dalam kalau untuk kerajaan Umayyah pertama, setiap pemimpin pemerintah dia akan menggunakan gelaran khalifah. Okey. Itu yang ketiga, dan yang terakhir kerajaan Umayyah pertama ni dia runtuh akibat daripada gerakan revolusi Abbasiyah. Okey, jadi pindah tahap kedua. Okey, tahap kedua ni didirikan oleh Abdul Rahman II atau dikenali sebagai Abdul Rahman Ad-Dakhil. Okey, sebab kenapa ada tahap kedua? Okey, pada waktu revolusi Abbasiyah yang mana menyebabkan kejatuhan kerajaan Umayyah tahap pertama, semua keluarga Umayyah ni dia dibunuh. Okey, jadi Abdul Rahman Ad-Dakhil ni pula dia dapat melarikan diri pada hari revolusi dah, hari peperangan tu dia dapat melarikan diri. Okey, jadi bila dapat larikan diri, dia berpindah ke Andalus dan membina empire Umayyah tahap kedua kat sana. Okey, jadi kat situ terletak di Andalus. Sebab apa terletak bukan pusat pemerintahan? Okey, jadi sebab waktu tu tumpuk pemerintahan yang paling besar waktu tu adalah kerajaan Abbasiyah. Maknanya kerajaan Abbasiyah ni adalah satu kuasa pemerintahan yang paling besar lah waktu tu. Okey, jadi kiranya kalau macam negara-negara Islam nak menjadikan hubungan, dia akan berjumpa dengan kerajaan Abbasiyah. Okey, jadi kerajaan Umayyah tahap kedua ni dia macam terpencil, terkecuali macam mana cakap kat time tu kerajaan Abbasiyah dia naik waktu tu. Okey, jadi dalam waktu kerajaan Abbasiyah tu memerintah, kerajaan Umayyah yang tahap kedua ni pun bangkit waktu tu. Okey, jadi sebab tu untuk macam tahap pertama pemerintah akan guna gelaran khalifah. Okay, jadi untuk tahap kedua ni pula digunakan gelaran amir untuk pemerintah. Okey, jadi tahap kedua ni pula dia runtuh bukan sebab revolusi ke apa. Jadi runtuh sebab akibat daripada kemunculan monarki baru dari Eropah yang berganding waktu tu dengan perang salib. Okey, jadi kita pergi kepada jabatan yang pernah ada ataupun yang dikembangkan lah waktu zaman kerajaan Umayyah. Okey, jadi yang pertama jabatan ketenteraan. Jabatan ketenteraan ni kat waktu kan dipanggil sebagai Diwanul Jundi. Okey. Sebenarnya kerajaan Umayyah jabatan ketenteraan ni dia dah ada waktu zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dah ada dah waktu tu. Tapi dekat waktu bawah pemerintahan Khalifah Umayyah ni dia kembangkan lagi waktu tu. Waktu zaman Khalifah Umar dia tak ada tentera laut, maknanya tentera darat saja. Sebab kenapa? Waktu tu orang Arab dia tak ada lagi ilmu-ilmu tentang pelayaran apa semua. Jadi Khalifah Umar ni dia tak nak ambil risiko lah. Dia tak nak ambil risiko dekat tentera-tentera dia untuk pergi ke laut. Okey, jadi waktu zaman kerajaan Umayyah ni, okey, jadi dia luaskan lagi, merangkumi, jadi dah ada tentera darat dan ada tentera laut. Mana dah kembang kat situ. Okey, lagi apa lagi yang ada kat jabatan tu? Okey, jadi dekat jabatan tu Khalifah Umayyah ni dikenalkan sistem dokumen. Apa tujuan dia?
Untuk sistem dokumen ni, dia akan merekodkan segala tentera yang ada, tentera darat, tentera laut, termasuklah tentera sukarelawan. Dia akan masukkan, maksudnya semua nama-nama ada kat situ. Dan dengan ada dokumen ni pula, dia akan perkenalkan sistem bergaji. Maksudnya okey, jadi macam kita lah bekerja, ada gaji. Jadi untuk bagi gaji, dia akan tengoklah pada dokumen ni tentera siapa. Okay, jadi seterusnya, selain daripada jabatan ketenteraan, terdapat juga jabatan-jabatan lain. Contoh macam jabatan cukai. Okay, jabatan cukai ni macam kita tahu cukai ni benda kan. Okay, jadi waktu zaman pemerintahan Umayyah tu, cukai ni dia terbagi kepada sebenarnya banyaklah. Antaranya adalah jizyah, lepas tu kharaj dan usyur. Okey, jizyah ni apa? Okey, kita pergi pada kharaj. Kharaj ni adalah cukai tanah. Okey, cukai tanah. Manakala jizyah ni pula, jizyah ni cukai yang dikenakan kepada orang yang bukan Islam, yang mana mereka ni duduk di bawah naungan pemerintahan Islam pada ketika itu. Okey, lepas tu okey, jadi jizyah. Okey, sebenarnya sebelum ni jizyah dan kharaj ni dia samalah, maknanya kena bayar untuk tanah, untuk bayar semua. Okey, jadi waktu zaman bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia asingkan jizyah lain dan kharaj pun lain. Okey, yang seterusnya adalah zakat. Okey, zakat ni pula adalah cukai, bukan cukai lah, macam bayaran yang diwajibkan ke atas umat Islam. Okey, macam kita tahulah zakat apa kan, zakat fitrah, zakat emas, zakat apa semua tu. Okey, jadi seterusnya adalah usyur. Okey, usyur ni ialah cukai yang dikenakan, cukai hasil pertanian yang dikenakan kepada pemilik lah. Pemilik sebanyak 1/10. Okey, jadi kita buat tengoklah jabatan cukai macam mana, kembang. Okey, jadi kat situlah cerita. Jadi dalam sepanjang jabatan cukai ni terdapat jugalah terjadi beberapa konflik yang besar. Sebab kenapa? Sebab waktu tu kenaikan cukai yang perlu dibayar apa semua. Okey. Jadi yang seterusnya adalah jabatan surat menyurat. Okay, macam kita tahu lah, kalau dah kata surat menyurat ni mestilah yang bertanggungjawab pasal aktiviti surat menyurat lah. Jadi mereka ni ditugaskan untuk mengawal surat yang masuk dan surat yang hantar. Jadi surat yang masuk ni maknanya surat yang masuk untuk pemerintah ni. Jadi mereka ni akan tapis surat apa, surat apa, maknanya yang boleh ni. Jadi kalau boleh dia akan proceed kepada pemerintah, dan kalau ni dia akan tinggal gitulah. Okey. Lepas tu yang terakhir adalah jabatan cap mohor. Okey, jabatan cap mohor pemerintah lah. Okey, jabatan cap mohor ni sebenarnya tujuan dia dan macam mana cara penggunaan. Okey, surat, kalau kita pernah tengok dulu ada apa, satu cap tanah yang dililihkan, kata-kata apa, sudah cop dengan nama pemerintah ke apa. Okey, jadi sebenarnya untuk apa sebenarnya, untuk apa sebenarnya cop ni untuk apa kat surat tu. Okey, tujuan utama dia adalah untuk memastikan surat tu selamat sampai dan isi dalam tu pastikan masih rahsia. Maknanya tak boleh diketahui oleh orang lain. Sebab tu dia cop dengan tu. Maknanya kalau ada orang buka sampul surat tu, maknanya benda cop tu dia akan rosak bila dia terbuka. Maknanya orang dapat tahu, maknanya surat ni dah tak ada rahsia, mana orang lain dah tahu. Okey. Jadi itu saya daripada sekian, terima kasih.